Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ke Bicara Abrar Dinlis, Subset Dinlis, seiringkah. Yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Norita Mat Norwawi, Timbalan Dekan Fakulti Sains dan Teknologi. Yang dihormati Ustaz Tuan Daniel bin Don Biyajid, penceramah selebriti TV Al-Hijrah. Saudara Da'i Muhammad Azamuddin bin Zainal, finalis program Da'i Millennial TV3. Yang berusaha Saudara Muhammad Razif bin Muhammad Fuad, yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sains Islam Malaysia, Barisan Sekretariat Pelajar Fakulti Sains dan Teknologi, Sekrifas, pensyarah-pensyarah dan hadirin sekalian. Hadirin yang dimuliakan, untuk keberkatan dan kelancaran majlis, dipersilakan Saudara Muhammad Nur Amin bin Jamaluddin untuk memimpin bacaan doa. Fanatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqad ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. Fawassikillahumma rabitataha wa addaha wa hdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميع توكل عليك وأهلها بمعرفتك وأمدها على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun di atas dasar kecintaan terhadap-Mu, bertemu di atas ketaatan-Mu dan bersatu bagi memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat persetiaan untuk menolong meninggikan syariat-Mu. Oleh itu, Ya Allah, Engkau perkukuhkan ikatannya dan Engkau kekalkan kemesraan hati-hati ini. Tunjukilah hati-hati ini akan jalan yang sebenar, serta penuhkanlah hati-hati ini dengan cahaya Rabbanimu yang tidak kunjung malam. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan serta keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati ini dengan makrifat tentang-Mu. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agama-Mu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong kami. Ya Allah, perkenanlah doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan doa sebentar tadi, majlis pada malam ini lebih diberkati, insya-Allah. Sebelum itu, mari kita sama-sama saksikan montaj yang telah kami sediakan.
Mak bapak tak boleh baca handphone anak. Mana boleh? Itu duit kamu yang bagi. Boleh baca. Anak tutup pintu, mak bapak tak boleh masuk. Dah, itu hak kamu, rumah kamu. Kenapa kamu tak boleh buat begitu? Di sini di Malaysia, sempena dengan Maal Hijrah, sempena dengan awal Muharram. Ayo, kita bersama menjadi orang yang luar biasa hebatnya. Siapa dah rakam ni? Si nombor pun rakam. Kasut dia. Ini pun dia rakam ke? Apa benda ni? Oh, bicara Abra. Malam ni kan? Sama-sama. Aku tak tengok video ni. Wah, bicara Abra. Dilis, subset, dilis. Oh, anugerah dekan. Mana ni anugerah dekan? Balance dengan dalam agama. Balance tak? Best juga. Jom kita pergi malam ni. Okay, insyaAllah. Boleh aku driver. Okey. Orang ada? Tak ada lah. Awal bila pergi? Mestilah, nanti kan orang. Betul juga tu. Semua geng-geng dia. Lagi lah. Pusing. Dilis. Ini. Mana ni? Mana ni? Tinggi. Okey, Ini. Start dong ni. Bila? Sekarang. Ni lama. Lama gila video ni. Senyap. Lama orang ni sunyi. Ada simpan dalam box. Apa? Oh, ada cara Aduh. apa? Ke malam ni patut lah. Tak ramai orang. Kena pergi. Rakam dalam bilik pun. Apa dia dah lah gelap. Siapa duduk sebelah? Tak ada orang? Ke kosong? Dengan ini, majlis mempersilakan Saudara Ahnaf, Ustaz Don Daniel dan juga Saudara Azamuddin untuk naik ke pentas. Yang lain ni. Tak ada. Ha? Kuat sangat. Kuat sangat. Kuat sangat apa? Speaker.
Abang masuk tadi buka. Sakit. Ni dalam ni. Kita cakap pun kat lagu ni ni. Ni. Rashid, dekat depan dia kosong tak? Rashid dah tak dengar. Orang tua ni. Rashid. Tanpa membuang masa lagi, saya menyerahkan majlis ini kepada saudara moderator yang bijak menyusun bicara lagi peta menghujah persoalan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Mic. Bismillahirrahmanirrahim. Razin, mic lagi satu tu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mic tu. Pertamanya terima kasih kepada saudari pengurusi majlis memberi laluan kepada saya untuk Baca doa. bicara Din Lis Sunset Cabut bagi dia. pada malam ni. Bagi moderator. Dan sebelum saya meneruskan program, terima kasih juga kepada saya ingin mengumumkan VIP pada malam ni yang bahagia Profesor Madya Dr. Norita Mat Nawawi, merupakan Timbalan Dekan Fakulti Sains dan Teknologi. Tepuk sikit. Terima kasih. Dan juga kepada saudara Muhammad Razif Muhammad Fuad yang merupakan YDP Universiti Sains Malaysia. Serta barisan AJK pelaksana untuk bicara Abrar Dindis Subset Dindis pada malam ni, serta para hadirin dan hadirat, saudara dan saudari sekalian. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi untuk full house. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi datang pada malam ni untuk bersama-sama dengan selebriti kita pada malam ni untuk meneruskan agenda. Okay. Full house seperti biasa, ramai yang minat saya. Terima kasih. Video mana yang kau naik? Video ni. Sana. Ini okey. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada AJK pelaksana, pengarah program dan sebagainya kerana sudi menyebut saya sebagai moderator pada malam ini. Sebenarnya saya penat tak hilang lagi sebab baru habis hari ni tahun 3 ada apa? Kita ada jual-jual kan, berniaga dekat PKP tu. Tapi saya tak berniaga PKP. Baru untung PKP ni. Saya berniaga dekat pusat sukan tu. Ramai yang tengah ada sukan kan. So habis pun dah lambat balik, sebab ada meeting, so saya nak tidur, saya balik kan. Okey, saudara sekalian. Pilihan Raya Umum ke-13 telah pun berlangsung pada 5 Mei yang lepas. Dan sekarang rakyat telah memberi mandat sekali lagi kepada kerajaan yang baru ini. Dan kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi seharusnya menerima keputusan ini dengan baik dan juga redha je lah. Semoga walaupun di pihak yang sebelah sana saya tak nak sebutlah benda tu kan? Tapi untuk kita sebab saya mengundi tahun ni, so kita menerima keputusan dengan redha je lah Dan semoga kerajaan yang baru ni dia akan menunaikan apa janji dan juga manifesto yang telah dibentangkan pada bulan raya. Okay, InsyaAllah semoga dia dapat menunaikanlah janji tu. So kita semoga apa yang dia cerita dalam manifesto tu dapat memberikan kebaikan kepada kita dan kesejahteraan kepada rakyat lah. Okay. Kalau kita benda tu dah lepas, kita harapkan terbaik untuk masa depan kita dan juga masa depan negara, agama dan bangsa, insyaAllah. Okay, baiklah. Ramai yang tengok stokin saya. Saya memang tak suka pakai stokin, jangan salah faham. Bukan stokin pasal saya biana, saya memang tak suka pakai stokin. Tak ada buruk benda tu, benda biasa.
Okey, baiklah. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya memulakan bicara Abrar ini, saya ingin memperkenalkanlah penceramah kita pada malam ni. Tadi kita dah tengok teaser teaser tadi berkenaan dengan program untuk malam ni. Tak sangka ada juga program teaser video untuk malam ni. Ada muka-muka video tadi? Semua kenal member ni. Okey. Malam ni kita akan meneruskan agenda kita. Okey, selepas pilihan raya tu tak ada apa lagi event yang sebelum ni ada Imam Muda Air tak buka hari tu. Ramai MK. Dah dua buka. Alhamdulillah. Dan ini event sesi Tak event yang kedua saya rasa. Event yang dilakukan oleh Fakulti Sains Teknologi. Siapa yang ambil ni? Kita akan berbicara mengenai jenis subset jenis. Okey. Sebutan yang sama, Aku tahu banyak lagi. mungkin makna yang berbeza. Jadi untuk melukai persoalan ni, kita akan bersama dengan dua orang ahli panel kita pada malam ni. Iaitu yang pertama saya kenalkan Ustaz Don Daniel bin Dembiaji. Untuk ejak. Okey, yang saya sebut sikit biar tahu Ustaz mendapat kelulusan daripada Mahad Qiraat Shubra di Mesir. Qiraat Shubra yang kira yang ni Ustaz. Qiraat ni. Dan juga baru berkahwin, istrinya di depan ni, di depan saya. Okey, di depan Ustaz. Okey. Dan juga ceramah kita yang kedua, saya kenalkan Muhammad Azamuddin bin Zainal, finalis Da'i Pendakwah Milenial ketiga. Tengok tak Da'i? Tengok Okey, Dia tak payah bangga. dapat kelulusan daripada Kolej Pengajian Islam Johor, Marsah. Ada ex Marsah kat sini? Ada Okey, berumur 22 tahun. Ni. Azam 20. Dia 22 tahun ni. Dan sekarang ini merupakan penceramah bebas dan bergerak sendirilah seperti biasa. Kita sekali banyak program dai, pendakwah Medina, pendakwah muda. Banyak kita ada apa ni? Macam-macam orang buat. Okay. Jadi untuk meneruskan agenda kita pada malam ini, suka untuk saya menyebut kita punya tajuk bicara Abrar Dindis subset yang bermaksud cabang ataupun sebahagian daripada E. Saya dulu tak faham, tengok apa benda ni. Tahu lah financial math, dia bagi formula pula. Kita budak syariah, tak pernah tengok benda ni. Tak benda lah kau tanya tadi, baru faham. Okay. Subset ni yang bermaksud cabang atau sebahagian daripada jenis. Okay. Jadi untuk melukaikan soalan ni dengan lebih lanjut, untuk kita mengetahui apakah makna di sebalik jenis subset jenis ni, okay, kita akan bersama dengan Ustaz Don Sebelum. Kita ada 3 pusingan pada malam ni. Yang pusingan yang ketiga merupakan kesimpulan. Dan selepas itu kita akan buka soalan. Tuan Mengarah. Okay, Tuan Mengarah tengah sembang. Tuan Mengarah, kita ada buka soalan lepas ni. Okay, kita akan buka soalan selepas pusingan yang ketiga. Jadi kita limitkan kepada mungkin 3 soalan, insyaAllah, bergantung pada masa Jadi baiklah saudara saya sekalian, untuk pusingan pertama kita akan bersama dengan Ustaz Dan. Okay, mungkin Ustaz boleh sebagai mukadimah lah Ustaz. Boleh Ustaz. Okay, sebagai mukadimah mungkin Ustaz boleh menerangkan tentang konsep menuntut ilmu yang mana jelas menurut Al-Quran dan Sunnah dan pengajaran salafus soleh ni, serta dari sudut kesadaran Islam. Saya soalan ni panjang. Saya pun insya-Allah mungkin Ustaz boleh terangkanlah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القائل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
وأشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Terima kasih kepada saudara moderator, saudara Ahnaf, betul ya saya sebut? Ahnaf. Dan yang saya bersemangat pilihan mereka, bagus. Jaga. Yang saya kasihi saudara yang saya baru kenal, bila dia tanya tadi tengok ada apa da'i, saya kena withdraw lah. Saya minta ampun, minta maaf, saya tak ada nak tengok dia punya show dia. Tapi mudah-mudahan saya mengharapkan dapat tunjuk ajar juga daripada saudara Azam, Da'i Azam. Saya panggil Ustaz Da'i lah senang. Baru nak start, okey, baru nak start Da'i. Baik, yang saya kasihi timbalan Dekan Doktor, dan yang saya kasihi lagi saya cintai isteri saya. Pahala, kecil kata pahala. Tapi apa baru je dengan imam muda kan. Tajuk apa dia bincang? Apa dia? Fui, bestnya kaum muda, serius. Bestnya kaum muda. Dia umur 22, tak kahwin lagi ni. Single dan masih boleh. Baik. Yang saya kasihi sahabat-sahabat, kesian ni bang, dia dapat arahan. Oh tak nampak ni apa. Kesian ni bang. Mudah-mudahan ada keberkatan. Oh ya, dan juga tidak lupa kepada dua orang sahabat kita tadi. Siapa dia yang tunjuk jalan kat saya tadi? Ada dalam ni tadi. Dia main bawa motor, dia malu dia angkat dia. Dia main tolong saya berhenti kat depan tu. Saya tanya aja, dia baru dia sembang kat pagar tu. Saya tanya, ni saya punya program buat dia orang mana tak? Dia tak, Ustaz kami hantar. Pakai helmet bro, hantar main. Saya tanya, hampa ni memang kena hantar aku kah? Tak saja hantar. Oh, berkat buat dia. Masya Allah, tabarakallah, berkat buat dia buat. Seterusnya yang saya kasih lagi saya sayangi mahasiswa-mahasiswi, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan moderator, kami dua orang ni satu session berapa minit kami nak cakap ni? Tanya mengarah ke tu hang moderator buat apa? Tuan mengarah berapa minit? 10 minit. Ingat 10 minit. Tengok jam. Jam pakai? Sama. Saya tanya dah. Okey, settle. 10 minit dah. 10 minit dari sekarang. Sahabat-sahabat, soalan tuan moderator tadi cukup bagus. Dia tanya apa? Apa konsep menuntut ilmu yang dalam Islam, yang dalam Quran cerita kat kita? Dia highlight tadi. Dia sebut tadi. Dia pun orang budak syariah, insya-Allah kalau ada salah silap tolong bagi teguran. Saya Ustaz Azam bersama. Konsep menuntut ilmu dalam Islam melalui Quran dan hadis, dan juga tadi dia sebut siapa tadi? Sarjana Islam yang buat, masya-Allah tabarakallah. Tengoklah. Dalam Quran bila kata konsep menuntut ilmu, okey, saya nak cerita ni. Kalau saya cerita rasa berat sangat, dia kata ya Allah Ustaz, rasa macam ambil PhD lah pula lah. Maka minta angkat tangan, Ustaz tinggi sangat tak faham, bagi rendah sikit. Saya go down balik. Saya cerita kata, adik-adik, mari kita dengar cerita bagi semua orang faham. Belajar rajin-rajin. Tengok. Bila kita, yang I melawak je ni baru. Takut apa? Menuntut ilmu dalam Quran
cerita yang ajak kita untuk menuntut ilmu sebenarnya banyak. Tetapi yang banyak tu dia kena faham dua kali. Sebagai contoh, cuba tengok Nabi masa peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ni bulan Rejab bila? Malam ni lah, nak sambut malam ni lah. Malam ni dah masuk lah 1 Rejab. Masya Allah, tabarakallah. Sonok, bila main bulan Rejab ni jadi diri sonok. Jadi bulan Rejab ada satu peristiwa. Peristiwa tadi kata letih, kalau nak tidur boleh tidur. Jangan risau. Dia bulan Isra' dan Mi'raj, bulan Rejab ada Isra' dan Mi'raj. Masa peristiwa Isra' Mi'raj dalam surah An-Najmi. Dalam surah An-Najmi Allah sebut kata apa? Dengar, elok-elok. Wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dengar ayat seterusnya, ayat kelima. 'Allamahu, ilmu. 'Allamahu, mengajar. 'Allamahu syadidul quwa ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. Cuba tengok Allah kata apa? Malam Isra' Mi'raj, Nabi Allah nak bawa pergi jumpa Allah. Allah hantar Nabi, kenderaan mai dekat Nabi nak bawa Nabi tu Allah hantar. Tapi Allah sertakan Nabi dengan seorang malaikat yang Allah sebut Allamahu. Yang mengajar Nabi itu adalah Syadidul Quwa. Yang ajak Nabi malam itu adalah syadid. Apa syadid? Sangat-sangat, extremely, very, apa dia? Kuat, extremely strong, sangat-sangat kuat. Yang kata malaikat Jibril tu, dia yang mengajak Nabi malam tu. Apa Nabi nak kena buat? Nampak? Ada sistem menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk bertemu Allah. Jalan nak jumpa Allah, dia mesti menuntut ilmu. Walaupun kamu Nabi. Saya tanya soalan, Nabi masa Isra' Mi'raj dah jadi Nabi ke belum? Lekat Nabi Isra' Mi'raj, Nabi dah jadi Nabi ke belum? Dah. Nabi dah jadi Nabi. Hai, takkan pun Allah assign contoh, contoh moderator saya Ustaz Da'i, Ustaz Azam. Ada malam ni tuan pengarah program siapa nama Miqdad panggil ke, betul Miqdad eh? Miqdad, sorry. I'm so sorry. Come on, Miqdad, you're my friend. Bila kata panggil kami 3 orang malam ni, tahu-tahu bila naik atas, sebelum naik atas, Miqdad panggil, Ustaz, malam ni kalau Ustaz nak cakap, Ustaz jangan lupa rujuk kitab ni, jangan lupa rujuk kitab ni. Azam, jangan lupa rujuk kitab ni. Kita pun jadi heran. Hang panggil kami nak suruh cakap, yang harus bagi kitab saya. Hang tak yakin kan dengan kami? Betul tak? Sepatutnya awak panggil kita kena yakin. Betul tak? Allah lantik Nabi jadi Nabi. Kenapa dia tak yakin dengan Nabi? Pasal apa? Hantar malaikat nak kena mengajak Nabi? Bukan. Jalan menuju Allah, hatta kamu seorang Nabi, kamu kena menuntut ilmu. Boleh dapat tak? Jadi kita menuntut ilmu, belajar di USIM, belajar di, saya dulu belajar dekat Syubra, Ma'ad Qiraat. Ustaz belajar dekat, apa tadi Ustaz sebut? Marsah tadi dekat Johor. Isteri saya belajar dekat Kahirah, Universiti Kahirah. Semua belajar. Doktor belajar juga dulu masa jadi penuntut. Semua belajar. Tujuan dia hanya satu, untuk balik kepada Allah. Dia kata, apa pula Ustaz? Tengoklah yang buat program siapa dia? Yang buat program fakulti apa nama sains dan teknologi ke apakah? Sains teknologi ke sains dan teknologi? Sains dan teknologi. Sains dan teknologi bubuh pula formula hak kawan ni pun tak erti nak baca. Dean list. Apa? Set Dean list. Apa pula kami nak kena mengaji yang ilmu matematik financial nak berjumpa dengan Allah? Apa kena mengenal? No.
semua ilmu atas muka bumi, semua nak bawa kita jumpa dengan Allah. Sebab itu mula-mula sekali mukadimah saya bagi tadi berdasarkan kepada wahyu mula-mula turun, Iqra. Ustaz, ingat tak peristiwa apa nama kan turun wahyu yang pertama, apa yang malaikat Jibril buat nak mengajak Nabi? Dia nak suruh Nabi, ya alhamdulillah, dia nak suruh Nabi apa? Iqra. Apa makna Iqra? Dia nak suruh Nabi baca. Jibril turun nak suruh Nabi baca. Membaca, Ustaz. Tolong baca. Tu, apa problemnya? Jibril nak suruh Nabi baca. Tapi pasal apa? Dia pergi duduk, turun, dia peluk Nabi. Iqra. Dah lah turun. Peluk pula sesak nafas. Jerekah pula. Sebab Nabi kata dia pakai suara yang tinggi. Dia peluk Nabi. Iqra. Suruh Nabi baca. Nabi kata, Nabi qari. Aku tak tahu nak baca. Dia lepas Nabi. Dia peluk pula kali kedua. Iqra. Nabi kata, Nabi qari. Aku tak tahu nak baca apa. Dia lepas dia. Dia peluk pula Nabi sekali lagi. Kali ketiga, kuat lagi daripada yang pertama. Dia kata, Iqra. Dia suruh Nabi baca. Nabi kata, Nabi qari. Aku tak tahu nak baca apa. Kalau kita lah, orang tangkap lah tu, cokok kita baca 3 kali, kita kata aku baca yang mana aku ingat, sudahlah. Nabi jujur, Nabi tak baca. Dia kata dia tak tahu, punya jujur. Itu salah satu fatwa, formula, bukan fatwa, petua nak menuntut ilmu, mesti kena jujur. Buat tak assignment? Tak buat, doktor. Jujur. Nak tengok Nabi. Jibril mai turun nak mengajak Nabi. Memang kerja Jibril mai mengajar Nabi wahyu yang Allah bagi kepada Jibril. Mai untuk cakap Iqra, baca. Soalan dia ialah pasal apa dia peluk Nabi? Tak bolehkah Jibril turun elok? Turun Iqra. Anta Muhammad, Iqra Muhammad. Nabi kata, ana Iqra. La ba'sa Iqra. Wallahi ma ana biqari. Wallahi la ta'ala Iqra. Apa problem dia tak membuat macam tu malaikat Jibril? Pasal apa yang kena turun sergah, bukan sergah, maksud kata dia kejut Nabi, dia pipit belakang, dia peluk Nabi. Peluk Iqra. Macam Nabi terkejut, dia kata, Nabi qari, aku tak tahu nak baca apa. Kenapa dia kena buat begitu? Maka ulama sebut, ulama kata tujuan dia ialah kita kena ingat setiap peristiwa yang jadi pada Nabi semuanya pengajaran untuk kita. Jibril turun peluk Nabi, nak suruh Nabi baca, nak ajar Nabi ilmu, nak bagi tahu kata menuntut ilmu ni dia sebenarnya susah. Siapa yang dia kata senang je sebenarnya menuntut ilmu ni, pembohong, dia main-main dalam belajar. Kalau dia kata tuan-tuan belajar ni susah, mana kita belajar betul. Sama macam orang baca Quran. Bila orang baca Quran, dia kata, ya Allah, payahnya baca Quran. Pergi jumpa lecturer, nangis. Lecturer payah baca Quran. Teriak kepada lecturer. Lecturer kata, bagus, kamu memang tengah baca Quran. Kalau orang yang dia baca Quran, tuan-tuan dia rasa senang. Senang dia baca Quran. Cek balik silap-silap Bible. Maksudnya dia rasa senang. Orang mengaji Quran mesti kena susah. Mana boleh senang? Sebab tu Jibril turun dia peluk, dia habaq kata mengaji ni, belajar ni dia mesti kena susah. Itu konsep di dalam Islam. Dia tak pernah ajar mengaji ilmu senang. Maaf lah, saya sebut ni bukan dalam bentuk penghinaan, bukan dalam bentuk teguran, cuma saya memberitahu sebagai maklumat. Boleh? Boleh Okay, tengok. Saya sebut tadi, mengaji mesti kena payah. Okey. Cuba tengok. Konsep penyampaian ilmu dalam Islam yang paling ultimate adalah khutbah Jumaat. Betul tak? Khutbah Jumaat. Dia kata pasal kau Ustaz kata macam tu. Sebab khutbah Jumaat orang tak boleh lari. Semua kena duduk macam siang tadi. Hang rajin semayang ke, hang pakai seluar pendek dekat luar ke, hang siapa ke, Jumaat semua orang kena duduk dekat masjid, penuh masjid ramai-ramai. Kita yang duduk pergi semayang kat masjid tu tak pernah jumpa muka dia. Tentang hari Jumaat jumpa dia. Kita pun kadang-kadang heran. Dia ni malaikat barangkali. Sebab apa?
Sebab semayang Jumaat wajib untuk semua orang lelaki, semua kena turun duduk menuntut ilmu. Dan cuba bayang macam mana penyampaian majlis ilmu ketika tu. Penyampaian majlis ilmu ketika tu macam mana dia buat? Tok Khatib duduk atas kan duduk bawah? Tok Khatib tu dia orang. Okey, siapa biasa pi tengok? Okey, tak usah pi. Siapa yang biasa tengok? Saya kalau pi nak kena pi Mesir, nak kena pi Mekah apa. Siapa biasa tengok mimbar di negara Arab ataupun zaman-zaman Rasulullah, zaman-zaman sahabat apa semua, biasa tengok tak? Saya cerita sikit. Saya biasa pi dekat kubu, dia panggil Qal'ah Salahuddin Al-Ayyubi. Mimbar Masjid Salahuddin Al-Ayyubi tu meninggi macam tu tangga dia. Makna kata Tok Khatib nak naik tu, kalau kita buat jenis masjid kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tu Tok Khatib membangun, ya ayyuhalladzina amanu. Apa Tok Bilal bagi tongkat kan? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Tok Khatib pun naik tangga. Betul tak? Satu-satu kan? Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Naik tangga sikit lagi. Allahumma salli ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum. Tok Khatib bagi salam. Betul? Makna kata dia sempat sampai. Hak kalau yang tangga tu, dia kena baca surah Baqarah. Baru sampai tang atas tu. Baru sampai tang atas tu punya tinggi. Dia Tok Khatib dia duduk atas tu, dia pegang dengan ni. Kita tengok Tok Khatib pun sayu kan nampak muka. Tok Khatib duduk atas. Dia bagi ilmu dekat kita. Sebab tu bila dia duduk, kita duduk dalam masjid tu sehingga tahap kita ni letih dan lenguh. Pasal apa? Belajar ilmu berat. Islam ajak kita konsep menuntut ilmu, kita kena duduk begitu. Duduk bersila tengok Tok Khatib begitu. Sampai orang yang mana dia tak tahan tu, dia paksa juga tengok sampai lalai dia. Dia turun, dia tidur. Dia tak berhenti pasal apa? Tak tahan, penat dia dalam kat lagu tu. Lenguh badan-badan. Bila nak bangun sembahyang Jumaat pun dia kena berdiri belakang dia. Betul tak? Maaf lah. Cuba kita tengok dekat surau-surau kan, bila nak mengaji semua kena duduk bawah. Betul, bila nak bangun orang tutup Allah. Kita kena pergi pakcik, main pakcik, kita kena pimpin dia. Betul tak? Dia jadi sakit, dia jadi lenguh. Saya nak sebut konsep begitulah baru betul. Dan guru yang mengajak dia duduk atas, dia pegang tongkat tu, dia bagi orang cukup-cukup, dia kata apa? Ittaqullah! Orang semua dengar. Orang dengar dia pegang dengan tongkat dia tu, orang tengok macam dia nak lembing. Tengok tidur tu. Baru tarik lagu tu kawan tu. Oh, ini melampau dia kata. Pasal apa? Pasal dia duduk dekat atas. Tapi, maafkan saya dah, maaf. Konsep kita belajar hari ni, cuba tengok dia susun kursi kita menaik macam tu. Secara automatik, tak apa jangan takut. Tu saya kata tadi, saya cerita. Secara automatik, orang yang duduk kursi paling atas sekali, kaki dia lebih tinggi daripada kepala saya. Jangan turun. Jangan turun. Jangan turun. Maaf saya cerita. Ini konsep, bukan konsep Islam. Ini konsep gladiator, orang Rom buat. Susunan kursi macam ni orang guna untuk tengok panggung wayang. Orang guna untuk tengok gladiator lawan bunuh-bunuh. Orang tengok lumba binatang, orang tengok bola sepak. Ini keadaannya. Tiba-tiba suasana begini disusun untuk menuntut ilmu. Di mana keberkatannya? Sebab apa? Yang penat siapa? Kami, guru. Sebab apa? Kena dongok. Macam orang dengar khutbah tadi. Sedangkan yang orang duduk atas, relax, yang duduk tengok. Maaf konsep menuntut ilmu dalam Islam hilang pada kita hari ini. Sebab itu kita main universiti, tapi ilmu kita hilang daripada guru kita dan kita. Sebab apa? Daripada awal lagi penghormatan sudah tidak ada. Dan jangan takut, saya cerita ni untuk kamu ke hadapan. Bukan duk kata habis kita dia nak angkat kaki ke, nak tidur bersila ke, dia jadi kita tak tahu nak buka kasut ke. Tak payah buat apa, duduk tak ada masalah. Nak buat lagunan ni bukan kita ke hampa perancang plan nak buat bangunan ni. Bukan doktor juga, doktor pun tak tahu apa tengok dah siap dah lagu ni. Bukan juga saya, bukan juga Ustaz Da'i dan sebagainya. Jadi tak ada masalah, kita dah ikut depa sedia kat kita. Abang polis ni nak pergi marah depa ni. Masih abang susah kongsi lagu ni. Sabar, jangan marah depa. Jangan marah depa. Dia pergi bangun timing tepat lah.
Wallahu alam. Tuan-tuan, dia bagi dekat saya cakap 10 minit. Saya dah cakap 10 minit. Tapi sebenarnya poin saya tak habis. Cuma saya nak bagi tahu kata. Boleh lagi? Oh, ni kalau guna kuasa sendiri lah ni. Tak apa, Mak Ham moderator. Dia tak boleh kata apa-apa. Jangan takut. Ambil. Dia tak boleh buat apa-apa. Kalau dia marah, kita jual dia. Tengoklah tuan-tuan, saya sebut tengoklah. Ustaz lain, saya ambil masa sikit lah. Bila kata macam tu, konsep Islam, dia nak kita menuntut ilmu dalam keadaan kepayahan. Saya nak berhenti di sini. Tetapi saya sertakan, tadi saya ambil Isra Mi'raj. Nampak, Nabi kena belajar dengan Jibril. Sedangkan Nabi diangkat jadi Nabi, sampai dalam perjalanan Jibril habang, Muhammad turun semayang sini 2 rakaat. Nabi jadi macam budak-budak tak kerti apa. Pasal apa? Ya, Nabi semayang 2 rakaat, ikut cakap Jibril. Tak kata apa, diam. Cuma bila tengah jalan tengok, ya Jibril, ni ada bau wangi, ni bau wangi apa? Tanya Jibril. Jadi macam kita dengan mak bapak kita, jadi macam budak-budak. Jadi Nabi jadi macam seorang anak yang belajar dengan seorang guru dia. Jibril kata, ya Rasulullah, kita singgah sini semayang 2 rakaat. Nabi turun semayang 2 rakaat. Ya Rasulullah, ini tempat ni. Oh, Nabi dengar. Ya Rasulullah, sini. Sedangkan Jibril panggil Nabi apa? Ya Rasulullah. Bukannya panggil Ya Abdullah, wahai hamba Allah. Tapi menuntut ilmu dia payah. Hang raja ke, hang siapa ke, hang kena menuntut ilmu. Kalau hang tak menuntut ilmu, orang boleh nampak. Sorry, saya guna perkataan doktor, maaf. Saya gunakan perkataan kebodohan kita terjelas dan terserlah daripada percakapan kita. Kita kena menuntut ilmu. Dan ilmu kena payah. Dia kata, Ustaz, apa contoh yang kedua dalam Quran? Contoh yang kedua dalam Quran, macam mana Nabi Musa AS belajar dengan Nabi Nabi Khidir. Tengok Nabi Khidir kata apa, syarat nak belajar. Dia main-main, dia kata apa? Maka Nabi Musa sampai di persimpangan jalan yang ikan dia lompat masuk dalam sungai. Nabi Musa nampak seorang, apa dia? Min ladunna ilma, daripada kalangan hamba kami yang kami beri kepada dia. Min ladunna ilma, dia banyak ilmu, kena pergi belajar dengan dia. Nabi juga, Nabi Musa, apa bodoh sangat kan Allah nak angkat Nabi sampai Nabi-Nabi semua kena pergi belajar lagi? Tak, belajar itu mesti kena susah. Kena berjalan dulu, kena tahu simpang mana nak masuk, kena tahu universiti mana, kena tahu doktor mana, kena tahu pensyarah mana yang layak, yang cantik. Bukan makna kata layak tu dia ni tak layak, jangan. Bukan. Yang ilmunya, ilmu yang lurus, bukan nak sesatkan kita. Sebab tu Allah ajak Nabi Musa, ikan dia lompat masuk situ, itulah tanda dia. Kawan dia terlupa, kawan dia kata minta maaf, buat apa? Dan tidaklah yang melupakan aku melainkan iblis, setan. Maka patah-patah balik, nampak min ladunna ilma, seorang lelaki ada ilmu pada dia. Bagi salam, assalamualaikum, nak belajar dengan dia. Dia kata, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Hang tak akan sabar belajar dengan aku. Pasal apa Allah highlight perkataan sabar? Pasal belajar mesti kena susah. Maka Nabi Musa kata apa? Hang tak boleh kata macam tu sebab hang tak biasa lagi dengan aku. InsyaAllah hang akan dapati aku daripada kalangan orang-orang yang sabar. Maka bila ikut-ikut, naik kapal, pergi bagi pecah pula kapal kawan tu. Orang tu usaha bawa kita seberang laut, sampai-sampai hampir pecah kapal kawan tu. Bila sampai-sampai pecah kapal kawan tu, kemudian dia kata, qala akhraqtaha litughriqa sorry, dia kata apa? Hatta idza bukan. Summa raqiba fi safinati kharaqaha. Dia panik kapal tadi, kemudian Nabi itu dia pecahkan kapal itu. Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha. Hang bagi pecah kapal ini pasal nak bagi susah depa. Kan depa ni tolong kita tadi. Dia katakan, aku dah kata hang tak sabar dengan aku. Allah maafkan aku. Nabi Musa pula berkata, Allah maafkan aku. La ilaha illallah. Dia Nabi kot. Tanya juga. Kalau dia Nabi pun berakhlak macam tu, kita ni Nabi ke? Kita kena 1,000,000 kali ganda lebih tawaduk daripada Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh dapat? Boleh faham?
Wallahu alam. Saya serah kepada tuan moderator untuk persingan yang seterusnya. Baiklah, terima kasih ucapkan kepada Ustaz Don dengan soalan jawapan yang telah diberikan berkenaan dengan konsep menuntut ilmu yang jelas telah apa? Yang jelas menurut Al-Quran dan Sunnah ini, dan juga konsep pengajarannya dari sudut kesajaran Islam. Mana kita zaman sekarang ni kita sedar bahawa konsep menuntut ilmu kita ni telah lari daripada konsep menuntut ilmu yang telah diajar oleh Nabi zaman terdahulu, zaman Islam terdahulu. Mana Ustaz dah sebut tadi konsep contoh dalam Dewan Kuliah ni kan, kita punya konsep ni dah ikut macam tadi ni, macam moderator, macam tengok wayang. Jadi peradaban kita dengan guru tu dah tak ada, ya? Dan juga dengan konsep ini, sebenarnya dengan konsep ini telah melahirkan sarjana-sarjana Islam yang sangat hebat, ya? Kerana dengan konsep ini mereka macam Ustaz cakap tadi, telaki dengan Ustaz tu, mereka walaupun penat tapi ilmu tu masuk, berkatlah, ya? Dan telah melahirkan ramai tokoh-tokoh Islam, sarjana-sarjana Islam yang hebat seperti zaman Khulafaur Rasyidin, Umar Abdul Aziz, ya? Mazahib Arba'ah, ya? Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan sebagainya. Dan untuk soalan yang seterusnya, saya akan kukuhkan kepada saudara Da'i Azamuddin, ya? Untuk soalan yang seterusnya, kesinambungan dengan apa yang saya sebutkan sebentar tadi, iaitu mungkin saudara Azamuddin boleh terangkan pendedahan tentang kehebatan dan keagungan tokoh Islam dalam lipatan sejarah Nabawi dan Salafus Saleh, serta bagaimana kemeriahan budaya ilmu ini semasa zaman kegemilangan Islam. Silakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Saya rasa gugup, ya, kerana berhadapan dengan tuan guru saya. Alhamdulillah, walaupun baru berkenalan, sangat mesra. Kerana kat rumah saya tak ada TV Astro, so saya tak tengok TV Hijrah. Tapi insyaAllah saya bila mana ada okey je insyaAllah. Bagi bila mana seorang tu cakap Ustaz Don, saya tengok kat Facebook, Twitter, Ustaz Don kan, hebat punya orang ni kan. Kemudian saya pun cari, Alhamdulillah hari ini dapat jumpa dengan Ustaz Don. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Anta ahla minni. Alhamdulillah. Begitulah tadi ahli panel yang pertama Ustaz Don Daniel. Boyo. Ustaz Don yang saya hormati, serta Timbalan Dekan Profesor Doktor insya-Allah, kepada barisan kepimpinan pengarah program, kepimpinan dalam fakulti Sains dan Teknologi, kemudian barisan Majlis Perwakilan Mahasiswa USIM, hadir YDP insya-Allah, serta siswa dan siswi yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kalau saya tanyakan apa khabar semua, saya dah bersemangat kan dengar Ustaz Don kan. Semua dah rasa macam, aku rasa salah dah. Duduk kat atas dan sebagainya. Jadi takut saya cakap macam tu kan. Jadi bila mana saya nak kembalikan semula genetik kita, ya, tenaga kita, bila saya katakan apa khabar semua, jawabkan Alhamdulillah, luar biasa, best. Boleh ke? Boleh ya? Mahasiswa, siswa dan siswi adalah seorang yang hebat. Jadi bila mana hebat, sudah pasti dia sentiasa bersemangat. Ya, kalau nak cerita ni pada pagi sampai ke sekarang ni memang panjang ceritanya. Jadi mungkin anda semua siswa dan siswi belajar daripada pagi, kemudian datang semangat nak pergi ceramah Ustaz Don, ya. Jadi
Ya. Jadi saya nak tanya, apa khabar semua? Luar biasa, best. Mula ya. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Luar biasa, best. Kita mengganggu dengar ke belakang. Ini bukan asbab. Dia cap. Persoalannya yang tu pun tak ada tadi. Terima kasih Ustaz. Tak apalah, ini bukan isu ya. Saya harap tidak ada orang sabotaj ya, biasalah kan. Dan Ipan Dawah Melina TV3 pula tu kan. Jadi apa-apa ni terhijrah. Jadi insyaAllah. Tapi apapun, prinsip saya okey je insyaAllah. Jadi kita penat macam mana pun, kita kena sentiasa bertenaga. Ya, kalau perjalanan saya ke USIM ini bertemu dengan siswa dan siswi yang dirahmati Allah, sebenarnya sangat mencabar. Kalau nak tahu tadi saya petang tengok Al-Kuliah TV3. Tengok Al-Kuliah tadi, saya daripada Damansara. Cuba bayangkan, habis pukul 6. Kemudian Damansara tu jamnya Masya Allah Tabarakallah. Memang sangat jam. Jadi Alhamdulillah dapat juga sampai on the dot. Prinsip saya bila datang ke tempat untuk saya ceramah dan perkongsian dan sebagainya, saya mesti sampai sebelum. Kau boleh sebelum. Sebab itu prinsip saya. Jadi terima kasih Ustaz Don ya. Alhamdulillah ya ada Ustaz Don. Moga Allah berkati kita semua. Jadi bila saya berada di sini, saya rasa bertenaga. Kerana bertemu dengan siswa dan siswi yang sangat bersemangat dan bertenaga. Kerana apa? Kalau kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh Ustaz Don. Kita belajar ini, prinsip kita belajar ini bagaimana ayat Allah yang pertama itu Iqra, bacalah. Konsep baca ini sebenarnya sangat luas. Apa yang dikatakan oleh almarhum tuan guru saya di kolej dahulu, Al-Fadhil Dr. Ustaz Soleh bin Sinduan. Beliau mengatakan bahawa terjemahan ataupun tafsir daripada Iqra itu, baca itu bukan hanya sekadar kita nampak perkataan kita baca. Tetapi contohnya, saya dapat baca fikiran Ustaz Don hari ini. Nampak permainan dia ya. Sebab apa? Umar dia esok nak balik Mesir dah. So saya dah nampak dia. Okey, saya katakan, sabar Ustaz Don. Saya masih single dan memerlukan. Tak, ini tak ada apa-apa, okey je. Jadi kalau saya katakan tadi, saya kata saya dapat baca Ustaz Don punya pemikiran. Adakah nampak perkataan keluar di atas? Tak nampak. Tetapi maksud baca di sini adalah kita dapat menganalisis. Kita dapat menganalisis, kita dapat menghayati dan mentadabbur. Sama juga seperti mana Allah Ta'ala katakan, kita membaca ayat suci Al-Quran. Kita membaca Al-Quran itu bukan hanya sekadar kita membaca dengan mata fizikal kita. Tetapi kita menghayatinya, membacanya dengan mata hati dan juga mata fikiran kita. Jadi bila kita membaca itu, cuba fahamkan. Sebab saya sebelum ini pernah mengajar di sekolah Cina. Wo mingpai yi dian dian. Mingpai ma? Mingpai ma? Mingpai ho? Alhamdulillah, mingpai ho. Saya mengajar di sekolah Cina, mengajar agama Islam kepada masyarakat Cina Islam, India Islam dan Melayu Islam. Saya mengajar agama Islam di sekolah Cina. Dan waktu yang sama saya belajar tentang perbandingan agama, comparative religion. Kalau saya bersembang dengan YDP tadi, saya belajarlah tentang Kuang Kong Datuk Kong Tong Pekong Kuang Yin Si Camo ni. Itu sembahan-sembahan. Itu adalah sembahan-sembahan ajaran Buddhism, ajaran Cina. Kalau kita belajar dan kita lihat dalam surah yang ke-6 surah Al-An'am ayat 108, Allah Ta'ala melarang kita untuk menghina sembahan-sembahan lain. Kita tidak boleh menghina. Contoh kata, buncit contoh. Nampak je, mata. Saya pernah di kolej saya ni minta maaf cakap, kalau di kolej saya, walaupun orang berhadapan, itu saya nak, kalau saya salah, tolong betulkan saya.
Saya anak kecil yang baru nak belajar. Oh, nampak mainan ayat dekat situ ya. Saya anak kecil yang baru nak belajar dengan tuan-tuan dan puan-puan, siswa dan siswi yang dirahmati Allah. Saya baru nak belajar. Memang banyak lagi saya dengar Ustaz Don tadi, saya tulis, saya catat kerana saya memang suka. Kerana saya teringat hadis Nabi. Teringat hadis Nabi. Okey, bagus. Teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempermudahkan jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan jalannya menuju ke syurga. Sama juga hari ini alhamdulillah, fakulti pihak penganjur mengadakan majlis ilmu. Semalam saya tengok dalam Twitter Imam Muda Ashraf pun ramai melimpah-limpah. Kemudian ramai orang-orang hebat, para alim ulama datang. Semua bersemangat untuk hadir dalam majlis ilmu. Saya juga merasakan keseronokan itu bila saya berhadapan dengan Ustaz Don pada hari ini. Alhamdulillah. Tapi apa yang saya ketika mana belajar di college ya, saya belum masuk soalan. Sabar sabar. Ustaz Don ambil lama kan, aku pun ambil juga. Ini malah dendam namanya ya. Okey je. Tak apa, okey je insya-Allah. Saya suka bagaimana ketika belajar. Dengar sini maknanya listen ya. Okey Dengar sini maknanya bila mana kita belajar, contoh saya bercakap di hadapan, belum tentu apa yang saya cakap semua betul. Belum tentu, tapi saya berusaha untuk bercakap yang betul dan benar mengikut Quran dan Sunnah. Sama juga kalau saya salah, tolong betulkan saya. Saya baru nak belajar. Saya pernah ketika mana dalam kolej saya, waktu kami ada muayyashah Al-Quran setiap pagi Jumaat di Johor. Biasalah ya, budaya Al-Quran. Kami ada ketika mana ada ta'liqat dan sebagainya, ada perkongsian dan sebagainya, ada seorang pelajar ini memberikan perkongsian tentang tafsir ayat. Kemudian dia membuat satu nak kata lawak, bagi saya itu satu penghinaan. Itu bukan lawak. Lawak ini pun dia perlu lawak secara akademik sikit ya. Kalau nak melawak, pastikan lawak secara akademik. Tapi kita bukan